64 tahun mengecapi nikmat kemerdekaan, fokus Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjadi lebih luas terutamanya dalam menyediakan kemudahan kesihatan yang saksama, mudah diperolehi dan berkualiti. Rentetan pandemik COVID-19, budaya kesihatan rakyat Malaysia juga nyata telah banyak berubah. Rakyat kini lebih bijak menggunakan teknologi kesihatan, malahan juga lebih peka mengutamakan kesihatan diri. Hampir 2 tahun penularan pandemik COVID-19 di dalam Malaysia dan pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK berada pada landasan tepat, dan untuk membincangkannya bersama dengan kita di studio ialah Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal. Terima kasih Datuk bersama dengan kami dalam Terima Kasih Malaysia pada hari ini. Sambil-sambil itu mungkin kita boleh bercerita tentang situasi semasa senario pandemik COVID-19 dalam negara, dan kita nak tahu juga apakah antara perkembangan terkini yang boleh dikongsikan bersama dengan kami hari ini, Datuk. Baik, terima kasih. Jadi kita telah menghadapi pandemik COVID-19 ni sejak tahun lepas lagi. Jadi kita boleh imbau kembali gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga yang kita hadapi. Jadi ia memberi banyak pengajaran dan pengalaman kepada kita bagaimana kita menangani masalah COVID-19 di dalam negara kita ini. Jadi kalau kita dapat ingat kembali pada awalnya dulu, kita dapat mengesan sakit COVID-19 pada gelombang pertama itu di kalangan mereka yang datang daripada negara China. Pengesanan awal itu cukup penting, dan dengan pengesanan awal itu seterusnya kita meningkatkan kawalan sempadan, dan kita mula melaksanakan intervensi kesihatan awam. Bagaimana kita ada kawalan sempadan, perintah kawalan pergerakan, dan kita mengetengahkan SOP yang tertentu, bagaimana kita nak melandaikan lekuk gelombang pandemik COVID-19 itu. Memandangkan sekarang kalau kita lihat kes yang tidak menentu saban hari, apabila kes meningkat, rakyat bimbang, mereka risau, dan ada kalanya kes menurun, dan di jiwa rakyat ada rasa harapan untuk pulih kembali. Jadi bagaimana menangani situasi ini, Datuk? Jadi kes yang turun naik itu kita dapat lihat daripada bagaimana dinamik COVID-19 ini. Ia banyak kaitannya dengan varian-varian virus yang kita temui. Pada asalnya kalau kita ingat dulu, varian yang berasal daripada Wuhan, lepas tu kita ada varian baru yang kita panggilkan D614G, yang Sivaganga tu, dan seterusnya pada akhir-akhir ini kita diketengahkan pula dengan varian-varian Alpha, Beta, dan yang terkini sekali yang kita sedang hadapi adalah varian Delta. Jadi varian-varian virus itu sendiri ada perubahan dari segi kadar kebolehjangkitan kepada rakyat kita. Pada asalnya varian Wuhan itu dia punya kadar kebolehjangkitan hanya lebih kurang 2 ke 3, tapi varian Delta ni kadar kebolehjangkitan dia 5 ke 8. Jadi maknanya satu orang yang kena jangkitan COVID-19 berupaya untuk menjangkiti sehingga 8 orang. Jadi perubahan varian-varian ini dan kebolehjangkitan varian ini memberi impak kepada berapa ramai jumlah yang akan terkesan kepada virus ini. Dan di dalam negara kita ini, apabila virus ini telah memasuki community, jadi itulah bila keadaan yang memerlukan rakyat kita patuh kepada beberapa norma-norma baru yang kita sarankan, seperti memakai pelitup muka, menjauhi daripada sembang dekat, tempat yang sempit, dan kita jangan membasuh tangan dan sebagainya. Itu merupakan norma-norma baru bagaimana kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik Datuk, sama-sama itu mungkin kita boleh masuk ke dalam ward untuk melihat situasi di dalam ward pula. Okey, baik. Silakan.
Datuk, kita dah berada di dalam ward. Saya rasa ini mungkin unit rawatan rapi lah agaknya. Jadi kita nak cerita tentang fasiliti kesihatan khususnya untuk menangani kes-kes yang meningkat saban hari. Jadi mungkin boleh terangkan bagaimana agaknya fasiliti di pusat-pusat kesihatan untuk memberikan khidmat terbaik kepada masyarakat dalam memberikan rawatan khususnya untuk COVID-19 ini. Jadi fasiliti di pusat kesihatan ni kita boleh bagikan kepada dua kategori lah. Dalam hospital ni, kategorinya adalah hospital di ward biasa. Kita ada lebih kurang 20,000 katil COVID di seluruh negara kita, di ward kita, dan juga di ICU. ICU kita ada 1,716 katil ICU. Dan seperti dapat kita lihat, di dalam ICU ia memerlukan peralatan yang lebih canggih dan lebih kompleks, dan juga memerlukan kepakaran dari segi doktor-doktor pakar dia dan juga daripada jururawat-jururawat yang terlatih khas untuk menjaga pesakit COVID-19 yang memerlukan bantuan pernafasan. Jadi maknanya dia memerlukan ventilator dan juga dia memerlukan ubat-ubatan yang khusus untuk merawat pesakit yang pada kategori 4 dan kategori 5. Dan di luar sana, di komuniti, di pusat kesihatan, kita ada PKRC yang merawat pesakit kategori 1 dan kategori 2. Lebih kurang 33,000 buah katil di PKRC seluruh negara. Kalau kita bercerita tentang persediaan daripada pihak KKM lah untuk menangani bilangan kes yang meningkat ini, kita mahu tidak mahu terpaksa kembali juga kepada bagaimana sebenarnya jangkitan itu bermula. Ini merupakan contoh bagaimana kita melihat jangkitan atau penularan virus ini di komuniti. Sekiranya virus itu dapat menjangkiti melalui airborne ataupun di udara. Jadi virus-virus ini akan melekat kepada saluran pernafasan seseorang itu. Inilah dia. Bila ini kalau ini gambarannya lah. Jadi bila virus itu memasuki saluran pernafasan, dia akan melekat kepada lapisan mukosa saluran pernafasan, dan seterusnya dia akan merebak. Sekiranya tidak ada pertahanan tubuh, dia akan merebak ke dalam paru-paru dan menyebabkan pneumonia, jangkitan pada paru-paru. Itu merah ni. Yang merah ni maknanya dia telah ada peringkat pneumonia. Pada ketika ini paru-paru ni mula memerlukan oksigen yang lebih kerana banyak bahagian telah mula rosak pada peringkat awal. Pada peringkat yang pada kategori 3 pneumonia, pada kategori 4 memerlukan oksigen, kategori 5 lebih teruk lagi, maknanya telah kerosakan kepada paru-paru, memerlukan bantuan pernafasan, ventilator dan sebagainya. Dan kadang-kadang jantung, buah pinggang dan berbagai organ penting badan juga boleh rosak dan gagal, dan akhirnya menyebabkan maut pada pesakit COVID-19 yang serius. Ini merupakan bagaimana jangkitan COVID-19 di dalam komuniti kita sekarang, terutamanya dengan varian Delta yang boleh menjangkit secara udara. Itu yang kita bimbangkan sekarang. Dan ini adalah contoh kalau dah teruk. Ini boleh dikatakan di peringkat 4 dan 5. 4 dan 5 itu serius lah kita katakan. Kalau yang dah hampir pulih, bagaimana pula perubahan pesakit yang telah pun hampir pulih daripada COVID-19? Jadi cara kita bagaimana nak mencegah daripada dapat 4 dan 5 ini adalah menggunakan vaksinasi. Itu yang kita pentingkan. Mereka yang pulih daripada kategori 4 dan 5 ini, mereka mungkin juga mendapat pelbagai penyakit yang kita panggilkan long COVID, penyakit kronik yang disebabkan oleh kerosakan pada paru-paru. Jadi cara yang lebih sesuai untuk kita mencegah daripada terjadinya jangkitan kepada paru-paru kita adalah dengan menerusi pengambilan vaksin. Baik, jadi ini adalah contoh kalau pesakit sudah pulih lah. Maksudnya paru-parunya sudah kembali normal. Jadi warnanya pun sudah berubah, sudah tidak lagi merah seperti tadi. Jadi ini adalah perkara yang kita mahukan lah. Kalau boleh kita mahu mencegah dan merawat itu lebih baik mencegah daripada mengubati. Jadi mungkin kita boleh cerita tentang vaksinasi pula. Sebab sekarang ni cabaran utama negara adalah untuk kita memberikan program imunisasi COVID-19 itu mendapat sambutan daripada masyarakat dan kita dapat mencapai imuniti kelompok. Dari aspek ini bagaimana, Datuk?
tadi kita nampak individu yang sakit tu kan, kategori 4, kategori 5 tu. Jadi dari segi daripada peringkat individu, vaksinasi dapat mencegah secara lebih efektif mereka daripada mendapat penyakit yang serius kategori 3, 4 dan 5. Daripada pengalaman kita melihat pada data kita, jumlah rakyat Malaysia yang telah divaksinasi dan mendapat kategori 3, 4 dan 5 kurang daripada 2%, 1.7%, dan mereka yang dapat kategori 5 pun 0.3%. Jadi maknanya vaksinasi pada peringkat individu dapat mencegah dengan efektif mereka daripada mendapat penyakit kategori yang serius. Jadi pada rakyat Malaysia pula, dengan kita mendapat kadar vaksinasi yang tinggi, seperti yang dapat kita lihat trend data kemasukan pesakit ke dalam hospital dan juga pesakit masuk di dalam ICU, contohnya di Labuan dan juga di negeri Sarawak. Kita dapati di Labuan jumlah pesakit yang baru adalah single digit, jadi satu angka saja, dan mereka yang dimasukkan ke ICU telah menurun dengan begitu dramatik sekali dengan kadar vaksinasi yang begitu tinggi. Trend yang sama kita dapat lihat di Sarawak, dan trend yang sama juga kita dapati di dalam Lembah Kelang ini, di mana pada dulu kita nampak di kecemasan ramai mereka menunggu untuk masukkan dalam ward, tapi sekarang telah menurun dengan begitu tinggi sekali, dan jumlah pesakit, kemasukan pesakit pun kita dapat tanda-tanda awal penurunan di Lembah Kelang. Dan kita harap kita dapat melihat trend yang sama di negara-negara lain, tapi syaratnya kadar vaksinasi di kalangan mereka yang dewasa dan mereka yang dapat menerima vaksin ini kita tingkatkan ke satu tingkat yang tinggi, atau kita dapat mencapai imuniti kelompok. Yang kita katakan imuniti kelompok itulah sasaran kita sebenarnya. Ya, Datuk, vaksinasi itu mungkin salah satu usaha yang kita boleh lakukan lah untuk kita menangani pandemik COVID-19 ini. Tetapi saya rasa mungkin ada perkara lain yang lebih penting lagi yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat, Datuk. Ya, betul. Jadi selain daripada vaksinasi, kita perlu gabungkan dengan pematuhan kendiri pada beberapa peraturan baru. Kita kata SOP itulah di kendiri dan peraturan masyarakat untuk mengamalkan norma-norma baru di dalam kegiatan harian kita. Di gabungan vaksinasi dan dengan pematuhan kita pada SOP yang telah kita tetapkan, kita harap ini dapat melandaikan terus lekuk pandemik COVID-19 di dalam negara kita. Sebab yang penting adalah sikap kita sendiri. Betul. Kalau tidaklah kita setiap hari berkata lindung diri, lindung semua. Jadi itulah kunci sebenar untuk kita menangani pandemik COVID-19 ini. Dan bersama dengan kita, Datuk, kita dah ada di pesakit yang sudah pun pulih dari pandemik COVID-19. Jadi ini adalah perkara yang kita mahukan supaya yang ada di dalam hospital ketika ini, yang berada di PKRC dan sebagainya, mereka juga dapat kembali pulih, dan kita juga mendapat sasaran untuk imuniti kelompok itu, dan yang penting adalah bebas dari pandemik ini. Ada di antara negara yang sudah mencapai tahap imuniti kelompok dan paras vaksinasi yang tinggi dan kebebasan yang mereka nikmati. Sebagai contohnya, negara Eropah seperti Great Britain, mereka telah dapat menganjurkan persidangan Euro 2021, dan rakyat mereka telah dapat kembali ke kehidupan yang normal, boleh beriadah dan melakukan berbagai aktiviti bersama keluarga dan sahabat handai, dan juga melaksanakan upacara keagamaan dengan SOP yang tertentu. Juga sektor ekonomi mereka telah menunjukkan pemulihan, dan sesi persekolahan pula sudah dibuka seperti sedia kala. Jadi harapan dan doa kami di Kementerian Kesihatan Malaysia agar kita sama-sama dapat menikmati semua kembali norma kehidupan seharian kita, di mana ketika itu bilangan kes COVID-19 adalah rendah, ya. Dengan itu sistem kesihatan awam di negara kita pada paras yang selamat. Ketika itu kita harapkan program vaksinasi kita telah mencapai tahap imuniti kelompok, dan dengan paras vaksinasi yang tinggi di kalangan rakyat kita. Dan dengan ini kesemua sektor di dalam negara kita
dibenarkan dibuka sepenuhnya tertakluk kepada SOP yang akan ditetapkan ya. Semoga imuniti kelompok ini akan dapat dicapai secepat mungkin kerana telah terbukti bahawa vaksin adalah salah satu perisai yang telah terbukti berjaya mengurangkan impak COVID-19 dan doa kita bersama semoga Malaysia akan bebas merdeka dari pandemik ini.